Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ridwan Cik Ros selaku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara, Datuk-datuk, profesor-profesor, para pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi forum kita pada hari ini saya rasa adalah satu tajuk yang mencabar, iaitu berkenaan dengan GST. Tajuk ini adalah kemelut dan langkah ke hadapan. Dan saya melihat bahawa tajuk ini pun adalah sesuatu tajuk yang amat positif lah, amat progresif. Ke mana selepas ini GST akan bergerak. Ya, selepas ia dilancarkan pada 1 April baru-baru ini, kita melihat bahawa berlakunya tentuan masyarakat berkenaan dengan sistem pencukaian baru negara ini. Yang selama ini kita telah membayar cukai bertahun-tahun. Cukai yang dulu yang kita lihat bahawa cukai tersebut lebih tinggi, 10% SST. Cukai barangan dan perkhidmatan, cukai jualan dan perkhidmatan yang telah dilaksanakan dulu. Tetapi apabila cukai GST, satu sistem cukai yang telah dilaksanakan di lebih 160 buah negara, iaitu 2/3 daripada seluruh negara di dunia ini, rakyat Malaysia melihat bahawa sesuatu yang tidak kena dengan cukai ini. Adakah itu sebagai satu persepsi, sesuatu realiti? Adakah mereka faham terhadap cukai tersebut dan sebagainya? Dan selain daripada itu, kita juga dalam barisan panel yang kita ada pada hari ini, kita juga ingin melihat sama ada the reality versus satu lagi perkara yang kita nak tengok ialah the reality on the traders. Manipulations daripada peniaga-peniaga itu, adakah dia mengatasi kebaikan yang cuba kita sampaikan? Tetapi persepsi kita semua, saya sendiri sebagai seorang pengguna, tuan-tuan sendiri sebagai pengguna, merasakan bahawa GST ini telah mencengkam kehidupan kita sebagai pengguna. Jadi adakah perkara tersebut benar? Adakah dia satu kemelut yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang? Dan bersama-sama kita adalah 5 orang ahli panel yang terkenal, iaitu terdiri daripada Profesor Jamal bin Osman daripada UKM, dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Profesor Dr. Kamil Muhammad Idris daripada Universiti Utara Malaysia, Dekan Fakulti Perikawanan, yang berbahagia Profesor Dr. Ahsan Ali Golam Ahsan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pengarah projek GST Kementerian Pendidikan. Bersama kita juga ialah Encik Guna Selan, anak lelaki AS Marian daripada bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan di Putrajaya. Dan juga salah seorang yang penting juga bersama-sama kita ialah dari Jabatan Kastam, iaitu Encik Sabri Saad. Jadi kita akan bincangkan berkenaan dengan topik kemelut dan langkah ke hadapan, yang merupakan satu topik yang amat penting sekarang ni berkenaan dengan GST yang diperkatakan oleh orang ramai sejak pelaksanaannya pada 1 April sehinggalah pada hari ini. Okey, Prof. Hassan, kita melihat bahawa kesedaran, kecelekan tentang soal kepenggunaan, consumerism, di kalangan rakyat kita ni lebih terbuka berbanding dengan dulu. Kesedaran consumerism, kesedaran kepenggunaan tersebut semakin menyerlah. Ini adalah kita dah sampai ke satu tahap di negara-negara maju lah, di mana negara maju the consumer is the king. Peniaga tak boleh main dengan consumer, because consumer boleh ambil tindakan kepada peniaga dan peniaga juga akan akur. Kalau kita tak mau baju tu, kita boleh tukar and kita akan dapat refund kita balik. Tetapi bukan berlaku di sini. Tetapi kesedaran tersebut akan mula melonjaklah selepas ini. Jadi apa pandangan Prof. Hassan tentang hak-hak pengguna dan juga sikap kita tentang kepenggunaan itu sendiri? Terima kasih, Datuk. Okey, sebelum ni pun apabila kita beli barang atau perkhidmatan, kita bayar cukai.
sebelum ini juga pun telah ada banyak akta-akta untuk melindungi pengguna. Ada banyak akta. Sebab apa? Sebab pengguna yang bayar cukai. Okey? Okey, simple macam tu je. Satu. Yang kedua, pengguna menentukan dua benda yang sangat besar dalam hidup dia. Satu, dia yang menentukan peniaga mana yang untung dan peniaga mana yang rugi. Yang kedua, pengguna juga yang menentukan kerajaan yang akan memerintah. Dua benda yang sangat besar. Okey, Datuk? Okey, di Malaysia, macam yang disebut oleh Tuan Sobri tadi, memang kefahaman dan pergerakan penggunaan ini dia sedang meningkat, tetapi agak lambat ya dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Okey? Lebih banyak persatuan-persatuan pengguna harus ditubuhkan. Okey? Dan satu lagi di Malaysia ini, persatuan pengguna kita ada. Tetapi persatuan pengguna ini lebih banyak mendesak kerajaan daripada mendesak peniaga. Dan persatuan peniaga ini lebih kuat daripada persatuan pengguna. Dan akhir dia persatuan pengguna kita tak akan sampai ke mana. Kecuali kita semua bangun bersama-sama menjadi ahli pada persatuan pengguna. Semua jabatan kerajaan, semua agensi kerajaan, semua universiti, Datuk, ada persatuan pengguna dia sendiri. Dan melalui masa saya rasa pergerakan penggunaan kita akan kuat. Dan yang paling penting, persatuan pengguna haruslah lebih kuat daripada persatuan pengeluar. Jika tidak, kita tak akan ke mana. Itu saja, Datuk. Ya, terima kasih, Prof. Pemerhatian saya melihat bahawa sepanjang proses pelaksanaan GST ini, involvement daripada persatuan pengguna amat kurang sekali. Saya tak tahu mana silapnya. Ya. Kita pergi kepada Prof. Kamel. GST, sebagaimana VAT di UK. Di UK orang mengatakan bahawa VAT is a Robin Hood tax. Cukai yang dikutip daripada orang kaya untuk diberi kepada orang miskin melalui unemployment benefit lah, child benefit lah, apa benefit di negara kebajikan seperti di UK. Apa beza di antara UK dengan kita dari segi faktor kebajikan tersebut? Adakah Prof setuju dengan pendapat itu mengatakan bahawa GST adalah Robin Hood tax? Silakan. Dia ni yang melibatkan kebajikan. Jadi saya kalau komen cukai, tapi bila kita kutip cukai, kita konsep dan sebagainya. Sebenarnya sebelum kita melaksanakan GST, kita dah identify dua kumpulan. Satu kumpulan yang kita panggil kumpulan bukan pembayar cukai. Satu lagi kumpulan kita panggil kumpulan pembayar cukai. Yang kita nak tackle apabila berlaku GST, dan seperti mana Profesor Jamal kata tadi, kebajikan masyarakat akan menurun dan sebagainya. Kebajikan pengeluar akan, kita tahu itu, bukan tak tahu, fakta itu ada. Tetapi persoalan bagaimana nak mengatasinya. Justru kita perkenalkan yang kita panggil BRIM. Nah, BRIM pula orang petikai macam-macam lah. Itu masing-masing punya pandangan. Kita hormat pandangan masing-masing. Tapi BRIM bukan satu perkara baru. Negara maju seperti Amerika Syarikat sekalipun, zaman saya masa jadi pelajar di sana, saya dikategori sebagai individu di United States yang miskin. Anak saya dilahirkan, anak saya American, sampai sekarang anak saya American, tapi yang paling miskin. Sebab kerajaan bagi saya hanya setakat 265 USD ketika itu. Nak bayar sewa rumah saja dah 150 US. Okey, saya miskin. Tapi ada bantuan kerajaan kerana anak saya American pergi, bapa dia pun pergi, dapat kira food stamp. Food stamp bernilai 295 USD mengatasi biasiswa kerajaan saya. Tak apalah. Tapi 295 itu untuk anak saya. Saya beli semua macam-macam barang menggunakan food stamp. Dan untuk anak saya. Tapi kalau beli beras, beli apa, beli gandum, takkan anak nak makan. Anak minum susu kan. Yang guna sebenarnya saya lah, dengan isteri saya. Tetapi food stamp,
apabila saya sudah di peringkat mengetahui sistem cukai, food stamp itu dia melibatkan kos tambahan untuk mengada administration ataupun pentadbiran baru. Nak kena print dia ada kos. Kita nak bagi pada rakyat free tapi ada kos terlibat. Nak print lah, nak itu, nak claim, nak macam-macam. Kerana justru itu ada kemungkinan kerajaan membuat keputusan bagi cash. Sebab mudah. Dia tak payah food stamp, dia tak payah stamping, dia tak payah ni dan sebagainya, dia hanya bayar cash saja. Mungkin itulah, saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi mungkin itulah dia menjimatkan. Okey. So BRIM ada. Kita kaji balik semula BRIM. Adakah BRIM ni mencukupi untuk mengatasi implikasi GST? Tak cukup. Tak cukup, kena naik balik. Jadi BRIM itu sendiri untuk yang bukan pembayar cukai. Terdiri daripada orang kampung, orang miskin, orang di mana dia punya pendapatan isi rumahnya kurang daripada 4,000 sekarang ni, juga tergolong dalam tu ialah pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar tak dapat BRIM tapi dibaginya voucher buku 250 apa ke 200. Saya tak dapat, sebab tu saya tak tahu, tapi saya rasa 200 dan ke atas. Yang di bahagian satu lagi, pembayar cukai macam kita ni. Pembayar cukai nak mengatasi impak GST ini, kerajaan telah menjatuhkan kadar bayar cukai bagi first 70,000 3 mata kadar. Tuan-tuan tahu berapa 3 mata kadar bila diturunkan? Tuan-tuan akan dapat lebih kurang hampir RM2,000. First 70,000. Next 70,000 hingga ke atas turun lagi 3 mata. Bermakna orang yang berpendapatan katalah 100,000, dia dapat 6 mata kredit, 6 mata tax rate tu diturunkan. Tuan-tuan tahu berapa? Hampir RM4,000. Orang macam saya kena kira lah sebab saya orang cukai, saya kena kira dapat RM4,000. Lihat daripada perbelanjaan saya tengok saya belanja dalam 1 bulan lebih kurang untuk bahan-bahan rumah lebih kurang 3,000. Kali 600, 6 kali 3 lebih kurang 100 lebih, 180. Kali dengan 12 bulan tak sampai 4,000. So kalau kita betul-betul technically, kalau kita betul-betul nak kira sama GST ni membebankan dia, kita kena kira. Itu satu. Yang kedua, kita persoalkan diri kita. Kita jujur tak tentang cukai? Kan saya dah tanya tadi. Tuan-tuan jawab tak. Jadi 600 ini nak mengatasi, nak menutup kecurangan tuan-tuan dalam cukai pendapatan. Dalam bab cukai, hatta dalam bab zakat, dalam kajian saya, bab zakat sekalipun ramai tak jujur. Mana boleh kita mentaksir cukai, kemudian zakat, ini zakat bulan Ramadan kita declare, kita minta juga potong. Kalau ikutkan kita tak boleh minta. Maknanya kita tak bayar zakat badan, zakat diri, zakat individu, zakat fitrah. Kalau kita claim daripada kerajaan, mana kita tak bayar zakat fitrah. Sebab kita claim back. Mana tak jujur. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah setiap individu manusia di Malaysia ini jujur dalam zakat, nescaya GST tak timbul. Nescaya GST tak timbul. Saya garanti. Tetapi memang sukar nak dapat rakyat yang mana jujur. Susah. Jujur dalam bab cukai, dalam bab pendapatan semua jujur. Nak. Sebab saya tahu saya unionnya orang juga. Minta naik gaji. Itu fight untuk naik gaji dan sebagainya. Saya unionnya orang juga. Untuk itu kita jujur. Kita ceritalah kenapa kena naik gaji. Sebab kita ini macam-macam lah. Ambil fakta international, negara mesti maju dalam keadaan. Tetapi dalam bab cukai tak jujur. Dan tuan-tuan pun setuju bila saya tanya, adakah tuan-tuan jujur? Kejujuran tuan-tuan dalam zakat, yes, tinggi bagi umat Islam. Tinggi. Tapi ada lagi yang tak jujur. Tetapi dalam bab cukai lagi tak jujur. Sebab yang mana
yang part time sana, part time sini, definitely dia tak declare. Walhal dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 di bawah section 4 kita kena declare semua tu. Tuan-tuan declare. Sama-samalah tanya iman kita. Itu saja. Okey, terima kasih Prof Kamel. Satu lagi soalan Prof Jamal pula. Tentang penambahbaikan. Kita lihat masih lagi ada komplain ya. Adalah kelemahan di sana sini tentang pelaksanaan GST. Sebagai seorang profesor ekonomi lah. So bagaimana langkah-langkah untuk menambah baik sistem yang ada ni? Mungkin adalah some loopholes sana sini. Kita akan tanya dengan custom sebentar lagi, terutamanya di kalangan peniaga kecil ni. Zero rated tetapi dia masih lagi kenakan harga yang berlebihan kepada pengguna. Kita akan tanya sebentar lagi tentang penambahbaikan ya. Baik, terima kasih Datuk Moderator. Sebelum saya menjawab soalan yang spesifik ini, saya ingin menyambung sedikit ulasan saya tadi tentang manfaat daripada GST. Baik, tadi saya serlahkan bahawa kebajikan negara akan meningkat jauh besar apabila kita mengambil kira pendapatan kerajaan daripada GST. Tapi sekiranya kita hanya melihat kesan kepada kebajikan pengeluar dan pengguna, memang ada negatif. Ia akan berkurangan sebesar 30 juta US dollars ataupun lebih kurang 100 juta ringgit. Baik, ini saya tidak menyebut lagi tentang adanya bantuan-bantuan dalam berupa BRIM misalnya. Dan kalau saya sambungkan analisis saya untuk melihat kesan BRIM tadi dan juga kesan pengurangan cukai pendapatan yang sedikit itu, ternyata kebajikan masyarakat tidak lagi negatif, bahkan positif apabila berlaku recycling tadi dalam bentuk BRIM, dalam bentuk pengurangan kadar cukai pendapatan, dan juga GDP akan tumbuh secara positif apabila berlaku recycling of government revenue tadi, dan dalam jangka masa panjang apabila terdapat peningkatan dalam pendapatan kerajaan, GDP akan tumbuh secara positif. Bukan lagi saya sebut tadi 0% untuk GDP yang real, yang benar. Baik. Jadi overall dalam jangka masa panjang memang ternyata jelas kebaikan daripada GST. Tetapi perlu kita faham juga salah satu andaiannya ialah akan berlaku perubahan dari segi gelagat kepenggunaan. Seperti yang Datuk Moderator sebut tadi. Pengguna semakin bijak, semakin educated dalam membuat keputusan penggunaan. Dia tidak lagi macam dulu sebelum GST bila harga dah meningkat, tentunya kita akan lebih berhemah dalam proses penggunaan kita. Baik, tentang soalan spesifik itu, bagaimana nak menambah baik pelaksanaan GST? Saya rasa yang paling penting ialah pengguna harus tahu barangan apa yang dikenakan GST. Dan ini sangat wajar untuk setiap barangan price tag dinyatakan, adakah barangan itu dikenakan GST atau tidak. Saya rasa masih belum lagi luas benda ni. Sedangkan kalau ikutkan teori, pelaksanaan GST yang terbaik ialah ia applies to all goods and services. Tidak ada pengecualian macam di Denmark tu. Hampir semua barangan kena. Tidak ada pengecualian dan sama rate-nya, sama kadar, tidak berbeza-beza kadar GST-nya. Itu yang ideal. Tapi dalam Malaysia ni macam-macam, ada zero rated, ada exemption dan yang standard. So saya rasa pengguna sangat-sangat mengharapkan supaya bila mereka ke kedai, mereka tahu apa benda barangan yang dikenakan GST directly daripada price tag itu. Yang kedua, pengawalan dari segi tadi gelagat pencatutan dari profiteering. Ini memang menjadi lumrah businesses. Kita pun ada teori ekonomi yang disebut price sticky downwards. Bila harga dah naik, payah sangat nak turun. Kita iktiraf hakikat itu. Baik, mungkin di sini peranan pengguna perlu lagi diserlahkan. Dan mungkin kalau nak biarkan pada individu pengguna untuk melakukan sesuatu sangat sukar. Saya fikir mungkin kita boleh libatkan pihak community